Selamat sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu Carta Kawalan Perdagangan Petroleum Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 8 ahli. Berikut adalah isi kandungan pembentangan kami. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Carta kawalan adalah sejenis carta yang direka bentuk untuk mengawal proses dengan mengasihkan perubahan-perubahan yang berpunca dari sebab peluang dan sebab yang dapat ditentukan. Carta kawalan juga dikenali sebagai Carta Shewhart atau Carta Tingkah Laku. Berikut adalah contoh gambar carta kawalan. Carta kawalan mengandungi 3 garisan iaitu garisan tengah, garisan had kawalan atas HKA dan had kawalan bawah HKB. Seterusnya, tujuan carta kawalan. Carta kawalan dapat meningkatkan proses dan juga digunakan untuk mengetahui keganjilan di dalam proses dan memastikan keadaan yang stabil atau terkawal. Selain itu, carta kawalan juga dapat menentukan item untuk tindakan pembetulan serta mengetahui akibat peningkatan. Beralih pula kepada jenis carta kawalan, terdapat 2 jenis carta kawalan. Yang pertama ialah carta kawalan pemboleh ubah. Carta kawalan pemboleh ubah adalah carta kawalan yang mengambil kira ciri-ciri kualiti yang dinyatakan dalam bentuk angka dan selanjar iaitu ciri-ciri kualiti yang dapat diukur. Dalam carta kawalan pemboleh ubah terdapat 4 jenis carta iaitu carta min dan julat, carta min dan sisihan piawai, carta median dan julat, dan carta individu dan julat bergerak. Yang kedua ialah carta kawalan atribut. Carta kawalan atribut pula melibatkan data dengan taburan diskret yang memberi gambaran ciri-ciri kualiti produk tersebut. Dalam carta kawalan atribut terdapat 2 istilah yang penting iaitu yang pertama cacat yang bermaksud item tidak memenuhi spesifikasi dan rosak membawa maksud item itu mempunyai sekurang-kurangnya satu kecacatan yang melibatkan ia tidak dapat berfungsi dengan baik seperti yang ditetapkan. Carta kawalan atribut juga mempunyai 4 jenis iaitu carta P, perkadaran item rosak, carta NP, bilangan item rosak, carta C, bilangan kecacatan dalam satu item atau lot, carta U, bilangan kecacatan dalam setiap unit atau perkadaran cacat per unit. Seterusnya, kita akan lihat kepentingan carta kawalan. Antara kepentingannya adalah carta kawalan merupakan alat grafik mudah untuk membolehkan pemantauan prestasi proses yang dilaksanakan. Oleh itu, ia direka untuk memahami variasi yang sentiasa ada dalam proses. Variasi dalam had kawalan menunjukkan bahawa proses ini berfungsi, manakala variasi yang melonjak di luar had kawalan menunjukkan terdapat masalah atau kekangan yang perlu diselesaikan. Carta kawalan juga merupakan satu-satunya cara statistik yang sah untuk menganggap mean dan variance proses atau produk, serta carta kawalan mudah untuk dibina dan dihuraikan. Selain itu, carta kawalan dapat meramal prestasi masa depan sebuah sistem sekiranya sistem tersebut stabil dan terkawal. Seterusnya, corak dalam titik yang diplot dapat diperhatikan. Corak menunjukkan kemungkinan faktor yang boleh membantu mencari penyelesaian yang mungkin. Akhir sekali, carta kawalan memberikan kecekapan yang lebih tinggi dalam pengeluaran, mengurangkan kecacatan dan pengeluaran yang rosak, meningkatkan keuntungan dan mengurangkan kos. Seterusnya, kita akan lihat aplikasi penggunaan carta kawalan dalam perdagangan petroleum di Malaysia. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, produk petroleum termasuk industri petrokimia di negara kita yang stabil telah dibina berdasarkan asas yang kuat selama ini. Dikukuhkan dengan sokongan yang matang, infrastruktur yang baik dan tenaga kerja yang berkemahiran, Malaysia mempunyai kelebihan dalam menerajui perkembangan industri ini melalui Petronas yang berperanan sebagai penjaga sumber minyak dan gas nasional negara kita. Berdasarkan data yang dikumpul, pelaburan domestik dalam industri petrokimia adalah sebanyak 12.55 juta, manakala pelaburan asing adalah sebanyak 2.94 juta pada tahun 2020.
Sebagai salah satu industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, jumlah import dan ekspor petroleum mentah dilihat penting untuk dikaji sama ada berada dalam kawalan atau tidak. Data yang digunakan merupakan data import dan ekspor petroleum mentah dalam unit ribu tan bagi tahun 40 tahun iaitu dari tahun 1977 sehingga tahun 2016. Berikut merupakan data yang diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Saya akan teruskan dengan Carta Kawalan Import Petroleum Mentah di Malaysia. Carta kawalan pun boleh ubah, jenis carta individu dan julat bergerak telah digunakan untuk analisis. Untuk pengiraan julat bergerak, rumus berikut telah digunakan. Purata bagi import X bar dan julat bergerak MR diperolehi menggunakan rumus berikut dan purata bagi import adalah 5,169.65 ribu tan dan julat bergerak pula adalah 765.9487 ribu tan. Oleh kerana julat bergerak dikira menggunakan dua data yang berurutan iaitu N sama dengan 2, maka nilai-nilai faktor bagi pembinaan carta kawalan pun boleh ubah diperoleh daripada jadual berikut. Daripada jadual tersebut, D2 adalah 1.128 bagi N sama dengan 2. Had kawalan atas, UCL, had kawalan bawah, LCL dan garis tengah atau had tengah, CL bagi carta kawalan X dikira menggunakan rumus berikut. UCL bersamaan dengan 7,206.748 ribu tan. CL adalah 5,169.65 ribu tan dan LCL adalah 3,132.52 ribu tan. Berikut adalah carta kawalan purata X bagi import petroleum mentah. Seperti yang dapat dilihat, min bagi import petroleum mentah di Malaysia berada di luar kawalan. Jumlah import petroleum mentah pada tahun 1977 sehingga tahun 1999 berada dalam bahagian yang sama iaitu bahagian di bawah garis tengah. Seterusnya, bermula tahun 2000, titik-titik data bertabur pada bahagian atas garis tengah yang menunjukkan bahawa pusat taburan telah berubah. Terdapat 8 titik dalam judukan yang berkurang dalam magnitud iaitu dari tahun 1983 sehingga 1990. Keadaan ini boleh dikenal pasti sebagai trend menurun dan jumlah import meningkat secara mendadak selepas tahun 1999. Nilai-nilai faktor bagi pembinaan carta kawalan pun boleh ubah diperoleh daripada jadual berikut dan bagi N sama dengan 2, D3 adalah kosong dan D4 bersamaan dengan 3.267. Had kawalan atas UCL, had kawalan bawah LCL dan had tengah atau garis tengah CL bagi carta kawalan MR dikira menggunakan rumus-rumus berikut. Nilai UCL, CL dan LCL adalah 2,502.354 ribu tan, 765.9487 ribu tan dan 0 ribu tan masing-masing. Maka carta kawalan julat bergerak MR bagi import petroleum mentah adalah seperti berikut. Dari tahun 1985 ke tahun 1998, terdapat 14 titik data berurutan yang berada di bahagian bawah garis tengah yang menunjukkan bahawa taburan data adalah dalam jarak yang dekat. Seterusnya, peralihan ke atas import petroleum mentah telah berlaku sekitar tahun 2000 dan carta julat bergerak ini juga bertindak balas terhadap peralihan tahap ini dengan satu lonjakan besar. Seterusnya, saya sambung pula dengan carta kawalan bagi ekspor petroleum mentah di Malaysia. Berikut merupakan pengiraan julat bergerak berdasarkan rumus MRI dan kita akan cari dulu iaitu purata bagi ekspor petroleum sebanyak 16,242.9 ribu tan dan kita peroleh julat bergerak bagi petroleum yang diekspor adalah sebanyak 1,195.154 ribu tan. Seterusnya kita cari pula had kawalan atas UCL, had kawalan bawah LCL dan garis tengah CL bagi carta kawalan X yang dikira seperti berikut. Dengan menggunakan rumus masing-masing dan kita tetapkan N sebanyak 2,
D2 bersamaan dengan 1.128 dan kita peroleh nilai had kawalan atas adalah sebanyak 19,421.5 ribu tan, manakala nilai had kawalan bawah adalah sebanyak 13,064.3 ribu tan. Berdasarkan carta kawalan X bagi ekspor petroleum mentah yang kita peroleh, kita dapati min berada di luar kawalan. Jumlah tertabur pada bahagian atas garis tengah pada tahun 1984 hingga 1996. Lebih daripada 8 titik betutan ini menunjukkan pusat taburan telah berubah. Terdapat 6 atau lebih titik jujukan yang bertambah dalam magnitud pada tahun 1981 hingga 1986. Ini menunjukkan tren meningkat berlaku. Selepas kemerosotan ekspor yang berlaku sekitar tahun 1997, jumlah tidak lagi mencapai tahap yang setinggi sebelum ini. Sebalik dengan jumlah pengimportan yang semakin meningkat sehingga berada di luar kawalan, jumlah pengeksportan pula berkurangan sehingga kurang daripada had kawalan bawah. Seterusnya, kita cari pula had kawalan atas, had kawalan bawah dan garis tengah bagi carta kawalan MR yang dikira seperti berikut. Dan kita tetapkan nilai-nilai faktor bagi pembinaan carta kawalan pemboleh ubah dengan N sebanyak 2, D 3 bersamaan dengan sifar, D4 bersamaan dengan 3.267 dan kita peroleh nilai had kawalan atas adalah sebanyak 3,904.568 ribu tan, manakala had kawalan bawah sebanyak sifar ribu tan. Daripada carta kawalan MR bagi ekspor petroleum mentah yang diperoleh, kita dapati semua titik data adalah berada dalam julat kawalan. Namun, didapati bahawa terdapat satu lonjakan besar pada tahun 2011. Hal ini membayangkan bahawa terdapat perubahan ketara dalam ekspor petroleum mentah bagi tahun 2011. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.